izinkan saya untuk perkenalkan diri saya. Okey, saya Syaril. Okey, hari ini bertindak sebagai MC lah sementara. Macam itulah. Okey. Dan tahniah disebabkan dapat luangkan masa hari ini. Walaupun hari ini kadang-kadang ada antara kita hari bekerja kan. Okey. So hari ini sama-sama kita fokus tentang potensi di exchanger ini. Minta kerjasama tuan-tuan semua untuk silentkan handphone dan fokus 100%. Okey, mana tahu kan peluang ni bagi saya sangat-sangat sesuai lah dalam situasi kita berhadapan dengan pandemik ini ya. Maknanya kebanyakan daripada kita kadang-kadang ada yang dah dengar tentang cryptocurrency lah, tentang digital asset, digital mata wang digital. Tapi hari ini kita sama-sama balik, kita bermula, kita from zero. Okey. So hari ini kita ada presenter kita yang tak kurang hebatnya. Okey. Di mana beliau sudah merasai nikmatnya dalam mata wang digital ini, dan saya percaya tuan-tuan yang datang hari ini adalah tuan-tuan yang seperti kami juga, okey, seperti kita semua juga mencari peluang kan, mencari peluang dan ruang yang ada. So hari ini izinkan diri untuk kita belajar dan mendengarkan apa potensi yang berada di dalam exchanger ini yang sedang menjadi trend yang sangat-sangat luar biasa, di mana seseorang yang pada mulanya mencari peluang dan selepas mencari peluang itu belajar dengan kawan-kawan di sini secara teknikal dan secara teorinya, dan ramai yang sudah merasai nikmat tu maksud saya merasai satu jam start. Maknanya bernafas semula daripada zero, daripada keadaan yang shaking kan. So sama-sama kita memanfaatkan hari ini, sesi ini, dan tanpa membuang masa, okey, kita mempersilakan hari ini. Saya gelarkan dia Master Shah. Pasal saya pun hari ini masih belajar lagi dengan dia. Okey. Seboleh-boleh kita nak pergi tempat yang dia dah sampai. So hari ini kita tanpa membuang masa, kita mempersilakan Master Shah. Okay. Assalamualaikum dan semangat pagi. Pagi ke petang? Pagi. Energi. Sebab apa pagi? Kalau petang kita mau apa? Minum teh tarik, malam mau tidur, pagi kita fresh. Betul tak? So kita nak kita ibarat kita start pagi lah. Okey, semua orang supaya kita boleh masuk dalam kita punya fresh lah. Okey. Apa khabar tuan-tuan? Baik. Okey. Saya perkenalkan diri saya Muhammad Syairan bin Kamarul Zaman atau dikenali sebagai Master Shah. Okey. Saya berasal dari Negeri Sembilan dan membesar di Kuala Lumpur. Dan kepakaran saya adalah untuk membantu atau membimbing semua orang yang ada dalam bilik ini untuk menjadi seorang jutawan US dollar ataupun jutawan dalam cryptocurrency ataupun dalam bentuk crypto exchanger. Okey tak okey? Okey. Yes or yes? Yes. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak tahu sikit yang ada dalam ni. Siapa yang rasa diri dia jauh sangat nak sampai Kelana Jaya ni? Ada tak? Daripada luar Lembah Kelang, ada tak? Daripada mana? Puchong. Okey, beri tepuk tangan Puchong. Lagi? Puchong juga. Okey. Kamu juga. Tok. Touch. Okey lagi. Bang, daripada mana? Kepong. Apa dia tepuk orang Kepong? Daripada mana? Selangor. Apa? Ya. Jauh tu Selangor. Okey, tu. Okey, tahniah kepada semua yang hadir pada hari ini. Okey, dan hari ini kita punya topik sangat keras. Okey, dan saya nak ambil masa tuan-tuan lebih kurang 5 jam, boleh? Boleh. Boleh tak boleh? Kalau 5 jam tu boleh jadikan kita seorang jutawan, okey tak okey? Okey, sebab nak untuk ilmu ni pasti tapi tak pada 5 jam, jangan risau Alright. Okey, sekian terima kasih. Okey, saya nak tahu dalam ni semua dah tahu ke pasal cryptocurrency? Pasal Bitcoin, mata wang digital? Saya tak tahu. Zero kan? Zero. Tapi ada dengar daripada sahabat-sahabat lah. Okey. Abang pun sama juga. Okey. Mata wang digital tu maksud digital lah. Faham tak? Apa maksud digital itu? Cari wallet dah ke? Apa? Okey lah, saya nak tahu tahap kefahaman yang ada dekat tuan-tuan untuk digital tu je dahulu. Maksud digital tu. Apa yang abang faham pasal digital? Sebelum kita pergi ke next. Abang rasa abang penggunaan digital tu dalam diri abang sekarang dah berlaku ataupun belum? Dah. Salah satunya
Internet kan. Internet okey lagi? Sebab saya suka bertanya soalan supaya kita masuk kan. Kalau saya cerita je, dia tak masuk. So kita kena ada two-way communication. Okey, bahasa mudah lah. Contoh digital ni adalah angka. Angka tetapi dalam bentuk maya. Ya, betul. Digital. Digital. Okey. Alright. So kebanyakannya orang tu dia dah lalui penggunaan ataupun dah guna selalu tapi dia tak tahu benda tu adalah digital. Salah satunya adalah online banking. Bank to you, betul? Ada bank to you bang? CMB Click semua ada kan? Okey, dia dalam bentuk digital. Tetapi kita boleh spend tak dalam bentuk digital tu? Kita boleh guna tak dalam bentuk digital? Boleh guna tak? Boleh beli barang tak? Boleh? Ha? Boleh tak? Boleh? Macam mana? Lazada? Yes, Lazada, Shopee. Kita tak perlu pergi bank pun, tak perlu pergi cash pun. Kita hanya pakaikan kita punya bank to you je. So itu maksud dia penggunaan digital. Macam kita punya kad. Kita boleh guna tak? Boleh? Debit card? Yes, cucuk swab je. Itulah kelebihan sekarang dan sekarang sangat canggih. Dulu sistem barter, lepas tu bayar pakai shilling, emas, pertukaran tu semua. Sekarang lepas tu pergi ke teknologi crypto card ni, debit card apa semua. So sekarang pergi ke arah digital, go cashless. Macam touch and go pun dulu kita kena, sekarang dah ada touch and go e-wallet. So kita semua ke arah itu. So sekarang ni kita nak tak nak kita terpaksa mengikut teknologi yang ada. Okay, so sekarang kita nak pergi ke arah cryptocurrency, mata wang digital. Okay, nama je mata wang, tapi dia punya definisi dia, okay, dia adalah satu aset digital. Okay, so untuk rujukan, okay, macam kita join ataupun kita beli sesuatu saham atau stok, okay, kita tahu tempat untuk kita nak rujuk iaitu BSKL, OTC Market. Okay, untuk cryptocurrency pula, untuk rujukan kita adalah sini. Siapa yang pertama kali tengok website ni? Coin Market Cap. Siapa yang pertama kali? Boleh? Seorang. So yang lain semua sudah pernah tengok okey bang. Tahniah bang. Hari ni abang dapat satu ilmu yang baru. Okey? Alright. Di sinilah tempat kita punya rujukan untuk nak tengok berapa banyak cryptocurrency yang ada dalam dunia dan berapakah nilainya sekarang. Okey? Kita boleh tengok dekat sini. Kita pergi Coin Market Cap. Alright. So hari ni nilai ataupun jumlah cryptocurrency yang ada dalam dunia adalah 9,039 jenis. Banyak ke sikit? Wah, 9,000 ah. Yes. tambah. Bertambah lagi. Semalam 909 dah silap. Bertambah 20. Bertambah 20 koin baru. Macam-macam koin ada. Dan kita tengoklah dekat sini macam-macam lah nama. Bitcoin, Ethereum. Okey, semua ni pernah dengar? Biasa. Bitcoin tu bisa dengar. Ya. Harga dia tahu sebelum ni? Tak tahu. So hari ni berapa harga dia? Oh, 1,000 ke US. 59,000 US dollar. Lebih kurang 200,000 ringgit kita lah. Okey, dan kita tengok sini lah. Saya pergi balik ke atas. Untuk 9,000 punya currency, nilai dia lebih kurang 1.8 trilion US dollar. Oh. US dollar, trilion Trilion US dollar total untuk 9,000 punya nilai. Tetapi kita boleh tengok dekat sini, Bitcoin sahaja dia punya market capital adalah 1.1 trilion. Okey, lebih kurang 700 bilion. Lagi 9,038 coin. So memang Bitcoin ni number one lah. Dan dia adalah ibu lah kepada cryptocurrency yang lain. Dia start pada 2009. Dan pertama kali atau first transaction yang menggunakan cryptocurrency ni, okey, abang rasa lah masa dia start pada tahun 2009 tu berapakah harga dia? 0.05. Memang sangat rendah. Okey, first transaction menggunakan Bitcoin ni adalah dia buy pizza. Okey, dia buy pizza pada tahun 2010. Okey, dia buy 2 pizza pada 2010. Okey, mana yang tu? Ni pizza 10,000. ni 10,000 BTC. Okey, dia beli 2 pizza tukar dengan 10,000 BTC. Masa tu Pizza Hut tu harga $30 sahaja. 10,000 BTC masa dulu tak banyak, tapi hari ni agak-agak berapa 10,000 BTC? Kalau kita tengoklah
BTC to ringgit Malaysia lah, MYR. Kalau 10,000 BTC hari ni nilai dia adalah 2.4 bilion. 2.4 bilion. Harga 2 keping pizza dulu. Itulah 2.46. yes. 2.46. Bukan 246. 2.46. Okey, ni 46 million. ya. 2.4. Okey. Alright. Sekarang kita nak tengoklah satu lagi kita tengok dekat sini iaitu 24 jam punya volume adalah 131 bilion US dollar punya transaction dalam masa satu hari. Banyak ke sikit transaksi yang menggunakan cryptocurrency satu hari. Lebih kurang 500 bilion ringgit Malaysia. Transaksi ni boleh faham tak? Transaction yang diguna pakai ataupun membayar menggunakan cryptocurrency ni transaction. Contoh transaction lah paling mudah kita nak bagi kefahaman dekat dalam kepala kita ni. Contoh pam minyak Shell, Petronas. Agak-agak satu hari punya transaction berapa banyak? Orang isi RM50, RM30, RM5 isi minyak tu. So agak-agak satu hari pam minyak boleh capai berapa banyak transaction dia? 1 juta, 2 juta? Mungkin lebih. Ataupun transaction satu shopping mall. Satu shopping mall punya transaction. Contohlah Pavilion, sehari punya transaction. Orang beli emas, orang beli jam, orang beli beg LV apa semua. So sehari punya transaction agak-agak dapat tak capai bilion. Di Malaysia agak-agak boleh tak satu hari punya transaction? Ataupun di KL sajalah transaction boleh capai tak 1 bilion transaction? Rasa-rasa? Boleh. Okey, kalau satu hari 500 bilion banyak ke sikit? Sangat banyak. Okey? Okey, kita nak tengoklah. Okey, dekat mana orang jual beli kripto ni? Okey, kita pergi dekat exchange. Alright. Saya nak tanya lagi sekali. Ini adalah top cryptocurrency spot exchange, macam money changer lah, tempat jual beli lah. Tapi dalam cryptocurrency inilah dia. Number 1, Binance. Pernah dengar Binance? Siapa yang pertama kali Binance? Dengar? Satu kak. So dah ramai sangat yang tahu pasal Binance ni. Okey, kita tanya pakcik Google, apa itu Binance dan bila ditubuhkan? Okey, kita tanya ni, pakcik Google ni. Kalau kita tengok dekat sini, Binance ditubuhkan pada tahun 2017. Berapa tahun dah? Yes. Tapi dalam bilik ni 99% sudah tahu. 1% saja belum tahu. Apa maksud dia? Dia dah terkenal, dia dah besar, dia dah sukses. Okey. So sekarang saya nak tunjukkan dia punya transaction dalam platform Binance satu hari bernilai 27 bilion US dollar. Sehari punya transaction. Banyak ke sikit? Lebih kurang 100 bilion ringgit Malaysia lah transaction jual beli. Sangat banyak lah. Okey. Dan apabila kita menggunakan sesuatu perkhidmatan tu, apa yang kita perlu bayar? Contohlah kita pakai servis apa yang kita perlu bayar? Pastilah kita perlu bayar transaction fees. So setiap servis yang kita pakai pasti kita kena bayar fees, betul tak? Contoh paling mudah dululah, tapi sekarang semua dah wave lah semua. Okey, contoh dulu kita pakai ATM card daripada Maybank cucuk dekat ATM CIMB. Kena charge RM1, betul tak? Dulu kita transfer daripada Maybank pergi CIMB, instant transfer kita kena charge RM1. Agak satu hari berapa banyak transaction yang dapat bank generate. Okey? Okey. Itulah transaction fees. Okey, dan sekarang saya nak tunjuk agak-agak lah. Dan Binance ni pun ada dia punya fees. Okey. Kita tengok dia punya website, berapa dia punya fees yang dia kenakan kepada pengguna Binance ni. Okey. Dekat sini Binance ni dia ada dia punya coin dia sendiri. Nama dia Binance Coin, nama singkatan dia ada BNB. Okey, kalau kita tengok dekat exchange, dekat coin market cap ni, Binance Coin ni sekarang nombor 3, dia punya harga lebih kurang 305 US dollar. Okey, jika kita bayar menggunakan dia punya coin, kita dapat diskaun 25% daripada fees dia. Okey, berapa banyak dia charge fees? Okey, kita tengok dekat bawah ni. Okey, makers takers ni adalah penjual dan pembeli. Okey, kita ambil kira yang dapat diskaun 25% iaitu 0.075, 0.075. Okey, kita kira
0.075 kali 2 lah. Sebab apa? Buy sell. Saya beli, saya jual kepada abang. Saya kena charge 0.075, dia pun kena charge. So Binance akan dapat 0.15% setiap transaksi. Banyak ke sikit? 0.1 mah. Bukan 1%, bukan 5%. Billion. Okey, sekarang saya tunjuk. Kita tengok berapakah pendapatan Binance pada hari ini. Okey. Okey, kita tengok, kita kira sama-sama. Okey. Dia punya volume hari ini iaitu 27,262,728,054. Ini adalah transaction Binance pada hari ini dan kita kalikan dengan 0.15%. Inilah income Binance pada hari ini. Berapa tu? 40 juta US dollar income daripada transaction fees sahaja. Lebih kurang sekitar 20 juta punya income sehari. Banyak ke sikit? Boleh. Dan itulah yang satu company ataupun satu produk bila dia bagi servis yang terbaik. Contohlah Visa, Mastercard, daripada mana dia punya income? Servis yang tu apa? Visa, Mastercard. Dia ada bank ke? Fees mana? Yes. Tapi semua bank menggunakan fees, dia punya servis. So agak-agak dia punya transaction fees every day berapa banyak? More than this. Yes. Okey, saya nak tanyalah. Kalau kita boleh dapat sikit daripada transaction fees ni, okey tak okey? Okey, abang. Daripada tak ada kan? Ada yang tak okey? Saya tak nak lah dapat sikit. Saya nak dapat banyak. Okey, mindset tamak kan? Okey, alright. So, ini saya nak kongsi saya punya pengalaman dalam Binance ni. Saya register Binance pada tahun 2018. Okey. Sebab Binance ni kalau kita tengok tadi dia start pada 2017 Julai. Saya start register pada tahun 2018 Januari. So ini saya kongsi pengalaman saya dalam platform Binance. Okey, saya berkongsi satu exchanger baru dengan kawan-kawan saya. Dan saya dah dapat merasai kemanisannya lah bila berkongsi sesuatu servis untuk orang guna dan saya dapat benefit. Sekejap ya. Okey, ini saya punya account dan saya pun buat jual beli dalam Binance. So saya punya volume jual beli pun tak banyak, 1.46 BTC saja transaction. Okey, transaction saya buat jual beli dan saya pun kena charge 0.075 juga, sama juga macam yang lain, saya pun kena charge. Okey. Okey, saya pun kena charge. Okey, dan sebab apa saya menggunakan servis ni? Okey, yang saya nak kongsi kat sini, saya pada tahun 2018 saya register dan saya kongsikan dengan kawan-kawan saya yang ada kripto. Saya bagi tahu ada satu platform nama dia Binance. Dia baru je launch. So you all register saja, pakai saya punya link ni dan download dia punya application. Nanti kalau nak buat jual beli, pandai-pandai lah masa tu. Okey, dalam masa 4 tahun ni, 3 tahun ni ada 42 orang yang menggunakan saya punya referral link, affiliate. Okey, referral link. Okey, sebab macam contoh macam kita yang macam ada kat Malaysia ni dulu Touch and Go wallet, orang tu register, dia dapat RM5, $5, kita dapat RM5. Contoh macam itulah, saya pun berkongsi dengan kawan dan ada 26 orang sahaja yang aktif jual beli. Saya ada 42 orang yang register tapi 26 orang saja yang aktif. Dan saya dapat benefit. Sebab apa dekat sini, bila saya invite kawan-kawan saya menggunakan platform Binance, setiap kali transaction yang berlaku, saya dapat 20% daripada fees yang dia bayar. Contoh, saya perkenalkan dekat abang, abang buat jual beli, satu hari abang kena charge $100. $20 dapat kat saya, $80 pergi kat Binance. Okey, saya nak tanya, saya nak bagi satu quiz. Okey, rasa-rasa saya ada 42 orang, 26 orang yang jual beli. Berapakah yang saya dah earn hasil daripada trading fees? Saya dapat free daripada trading fees tu. Okey, yang baru yang lama disqualified siapa betul saya bagi satu Bitcoin. Saya bagi satu Bitcoin ni lah. Okey, cuba teka bang. Berapa dah saya dapat hasil saya berkongsi dengan kawan-kawan saya menggunakan servis Binance ni. Okey, saya dapat RM1,000 ke, RM2,000 ke, RM10,000 ke, RM50,000 ke, RM100,000 ke, RM200,000 ke? RM200,000. Macam mana tahu? Okey. Okey.
Agak-agak berapa? 10,000 lah. RM10,000 US dollar ke ringgit? Ringgit lah. Ringgit lah. Okay. Abang 26 orang 26 orang yang aktif, aktif eh? jual beli. Yes. Daripada tahun 2018 Yes. Masuk ni bang. Okey, berapa agak-agak? Abang berapa? 100. 100. 100,000 ringgit Malaysia. Wah, saya setengah juta. Setengah juta. Ha? Okey, kita tengok sama-sama. Saya dah earn RM500, RM200 saja. So inilah yang saya dah earn. Saya ada 42 orang, yang trade 26 orang, ini yang saya dah earn. Okay, kita tengoklah berapakah nilai dia. Bitcoin ya? Walau Kita tengok berapakah nilai dia. Oh. RM279,000 Malaysia. Dapat free. Free. Banyak ke sikit? Kalau saya banyak lah. Kalau you sikit, saya sikit je. So ini hanya berkongsi, saya hanya share je. So itulah benefit yang saya dah dapat dari situ. Itu baru 26 orang. Dan pada masa itu saya pun tak tahu yang dekat Binance ni boleh buat dapat macam ni. Tanpa sedar. Kebanyakannya 99% dalam ni, abang tahu ke dekat Binance kalau kita share kita boleh dapat benefit? Tak tahu. Saya pun pada masa itu tak tahu. Kalau saya dah tahu, bukan 42, mungkin 4,200 ataupun 40,000 orang register. Sebab apa kita, yes, agresif. Kita tahu yang boleh buat duit, tapi kita tak tahu pada masa itu. Dan kita tak ada buat kelas macam ni, tak ada buat education. Okey. Dan saya punya ranking dunia sekarang, ranking yang kedua, 2, 3, 3. Makin lama makin naik. Sebab ini, okey, worldwide, okey. Dan saya bagi satu soalan lagi, bagi satu quiz lagi. Dekat sini ada ranking list. Agak-agak berapa BTC dah yang nombor 1 earn daripada hasil affiliate fees ni tadi? Berapa banyak BTC? Saya ranking ke-2000 dapat 1.13. Nombor 1 berapa? 1,000 lebih lah. 1000 lebih BTC. Betul tak? Okey, 1000 lah. Okey, lebih dari berapa tak ada? Mungkin 10,000. Wah, tambah pula. Okey. Tadi RM10,000 saja. Sekarang sudah nampak besar. BTC oh. Ya, okey. 10,000 satu adalah top 1. Okey, bang. 10,000 BTC lah. Orang tu yang agresif, bila dia dapat dia, dan dia nampak boleh buat duit, tak tahulah macam mana dia buat sebar link ke apa ke. Okey. Agak-agak berapa bang? Dalam 20 lah. 20 BTC. Okey. Wah, yang BTC tu apa maksud dia? Bitcoin ke apa? Bitcoin lah. 1,000 lah. 1000 lah. Kalau BTC. orang yang ranking pertama abang tanya Yes, ranking yang pertama berapa banyak dia dah earn? Saya punya yang 1.1 ni, saya punya ranking 2000. Yang ke 2000. Kalau depan tu saya ingat dalam 50 kan. 50 BTC. Okey bang? 1000 BTC. 1000 BTC ya. Okey, kita tengok Kita tengok siapakah pemenangnya. Yang pertama dia dah earn berapa ni? 1,600. Ni. Dekat tu. Okey, kita tengoklah berapa nilai 1,600 ni. Walau share saja. Share saja. Ayah, Ya. saya tahu lah. Okey, berapa ni? 395 juta ringgit Malaysia. Hasil affiliate fees saja. Fees saja kan? Yes. Agak-agak betul atau tidak? Jutawan lah tu. Wah, share saja jutawan. Sebab apa? Dia berlaku transaction. Binance punya income satu hari 40 juta US dollar. 20% dia share pada affiliate. Okey, itu sudah Binance sudah tahu dah lama, sudah sukses, sudah ramai. Okey, kita tengok dekat sini. Okey, number 1. So dekat sini saya nampak orang-orang yang register menggunakan saya punya link. So saya ada yang ini, no trade ni maksud dia tak ada buat jual beli lah. Dia register pada 20.3, ni 21.2 2001. Saya 2020 saya tak ada pun orang register pakai saya punya Binance. Nampak? Kat sini 2019 dekat orang ni saya dah dapat 0.17 BTC. Saya pun tak tahu dah siapakah orang ini. Okey, 0.17. Ni 0.14 dia register pada 20.2 2019. 0.14 saya dapat kat dia. Terima kasih Daun Keladi, hari-hari trade lagi. Okey. Ada satu orang ni saya dah dapat daripada dia 0.51 BTC. Dia register pada 29.3 2018. Saya register pada tahun 2018. Yang first saya punya client register 10.1. Saya register 3.1. So itulah kemanisan ni commission history. Hari ni ada seorang trade. Saya dapat
0.58 USDT. Ni Litecoin saya dapat. Apa yang orang tu bayar trade transaction fees, saya dapat 20% daripada yang dia bayar. Okey tak okey kalau boleh buat macam tu? Cantik lah. Cantik Tapi Binance Berapa? 99% sudah tahu. Betul? 1% je tak tahu. Tapi kalau saya ada satu exchanger baru yang macam Binance, yang potensi dia lebih kurang macam Binance, tapi tak ramai lagi yang tahu, agak-agak kita nak rebut tak peluang? Mesti lah kot. Kalau benda baru kan. Yes. Itu sebab apa yang saya buat education sekarang. Sebab apa kita nak ambil peluang. Sebab saya dah terlepas. Padahal saya tahu benda awal, tapi saya tak nampak yang benda tu boleh buat. Kami fikir tak perlu untung banyak. Yes. Refer saja. Refer saja. Itu 26 saya tak ajar pun macam mana mau jual beli. Diorang yang memandai-mandai. Memandai-mandai saja. Tapi saya dapat benefit. Okey tak okey? Yes or yes? Yes. Alright. Nak tak kalau saya kongsikan satu platform yang baru yang kita boleh buat macam ni juga? Dia cantik bang. Jadi nak dengar kalau tak dengar cukup lah teman-teman. Depan kan. Alright. So apa yang kita nak sharing dekat sini? Okey. Alright. So saya akan cerita tentang satu company nama dia Everest World. Okey, Everest Technology, dan office ni office yang kita duduk sekarang meeting ni nama dia Everest Technology, dan dia ada bisnes, dia dah start bisnes dekat Malaysia daripada 2003-2008 lagi, tapi dalam bentuk software company lah, software provider lah. Tapi tahun 2017 pada masa itu teknologi blockchain, cryptocurrency semua sudah naik, dan dia buat dia punya research, dia bawa dia punya team, dan lahirlah iaitu Everest World. Okey, Everest World ni dia ada dia punya wallet sendiri, dia ada dia punya token. Okey, dan sekarang dia lancarkan dia punya exchange. Nama dia adalah Grizzly. Dan ini adalah dia punya owner, okey, Mr. Srinivas Odati. Dia adalah founder kepada Everest Technology dan founder kepada dia punya produk-produk ni lah. Okey, so sekarang ni Everest World ni dia dah lancarkan dia punya token, nama dia Everest Token, EVR. Nama singkatan dia EVR lah, pada tahun 2017 yang lalu. Okey, macam Binance pun dia start pada tahun 2017. Everest dia lancarkan dia punya coin ataupun token 2017. Okey, dan sekarang baru dia lancar dia punya exchanger. Okey, ni saya akan tunjuk satu video untuk pelancaran. Okey. Tukar tanya bang boleh ya? Yang ni ada orang Malaysia ke? Okey, dia origin daripada India. Asal daripada India, tapi sudah duduk di Malaysia lebih 20 tahun lah. Okey, dia dah berkahwin dengan orang Malaysia lah. So dia memang origin daripada India. Dia mula-mula bekerja tahun 2002, dia kerja 1 tahun sebagai IT base. So lepas tu dia buka dia punya, dia set up dia punya company sampai hari ni. So office ni kalau tuan-tuan nampak tadi dekat bawah akan ada nampak, masa kat counter tu ada nampak tak MSC, Multi Super Corridor, iaitu Cyber Center. So office yang ada dalam tower ni semua adalah IT base, company IT, cyber company lah. So sekarang sekarang di ke arah blockchain teknologi. So saya tunjuk satu video, ini adalah video pelancaran. Maksud dia coin dia dah siap, bukan nak buat. Dah ada. Okey, dah ready semua. Okey, kita tengok video ni, video pelancaran dekat Sunway Pyramid 2017. So dihadiri lebih daripada 1,000 orang, okey, dan lebih daripada 20 buah negara masa pelancaran dia punya token. Okey, right? So kita teruskan kita punya slide, iaitu ini adalah nama dia,
Brixley. Pernah dengar? Baru dengar tadi kan? Baru dengar. Baru dengar tadi kan? Okey. So, berilah terima kasih sikit kepada dia perkenalkan. Okey. Alright, apa sebab kita sangat-sangat baru, tak ramai lagi yang tahu. Okey, dekat sini kita boleh trade, kita boleh earn, kita boleh spend. Okey. Dan Brixley ni dia develop oleh Everest Technology. So dia punya teknologi dibawa oleh Everest World tadi lah. Okey, right? Dan di sini untuk kita buka account sangat mudah, hanya menggunakan email sahaja. Ada email? Ada Tak perlukan surat beranak ke apa semua, email saja. Dah buka memang. Okey, alright. Dan di sini dia ada lebih kurang 66 currency yang dah ada dalam kita punya platform. Kalau macam tadi kita ada lebih kurang apa 9,000 point. Ini adalah currency yang selected, yang ada peminat-peminat ya. Okey, dan dekat sini dia punya volume jual beli dalam platform kita lebih kurang 98 bilion US dollar. Betul tak? 98,000. Bukan bilion kan? Baru ada 98,000 US dollar. Banyak ke sikit? Banyak apa? Binance berapa tadi Binance? Okey lah, daripada yang ni kira kurang ya. Binance berapa tadi? Ingat, kalau ingat. Berapa? Juta. Transaction sehari Binance? 27 bilion US dollar sehari. Kita punya 98,000. Apa maksud dia? Suku daripada tu. Tak nampak. Berapa persen dia? Tak sampai 100,000 pun. Tak sampai sejuta. Tak sampai ratus juta. Bilion. Fresh market pun. Yes, sebab apa? Masih ramai yang tak tahu. Kalau dah ramai tahu, kalau dah banyak volume lebih kurang 1 bilion 500 juta agak, maksud dia dah ramai tak tahu. Dah ramai user. So peluang kita dekat sini sangat-sangat besar, sangat fresh. So kita sekarang ni kita nak kembangkan dia punya platform dan memberi benefit kepada kita semualah. Bila komuniti dah besar, kita akan dapat benefit dia. Okey, dekat sini lah kita target kita boleh capai 1 juta US dollar transaction sehari. Okey, lepas tu 5 juta, 20 juta dan kita target sehingga 50 juta US dollar transaction sehari. Rasa-rasa boleh capai atau tidak? Possible atau tidak? Kalau tadi possible tu. Boleh. Rasa-rasa lebih kurang 200 juta ringgit Malaysia sehari punya transaction. Boleh ke tak boleh rasa-rasa? Mudah ke susah? Binance tadi berapa? 27 bilion transaction. Boleh capai? Sebab apa dia ramai. Dekat sini kalau kita seorang memang susah, tapi kalau kita ramai sangat mudah. Sekejap lagi saya tunjuk dia punya pengiraan. Okey, dekat sini pun sama juga macam Binance. Okey, macam Binance juga dia ada dia punya transaction fees, ada takers makers dia 0.12, 0.12. Ada inilah transaction income kalau transaction macam ni. Dan dekat sini okey, dekat sini kalau kita bayar menggunakan EBR, kita dapat diskaun 50%. Macam Binance tadi kita bayar pakai Binance Coin kita dapat 25%. Tapi dekat sini kita bayar pakai EBR, kita dapat diskaun 50%. Okey. Dekat sini dia punya income untuk withdrawal fees. Binance tadi itu income Binance bagi trading fees saja, belum income daripada withdrawal lagi. So ini kita target lah. Okey. Alright, dan satu lagi dia ada produk nama dia Brexco. Di sini kita nak user kita utilize sepenuhnya platform ni. Dia boleh trade tadi, kita boleh trade. Lepas tu kita nak spend. Macam mana kita nak gunakan kripto kita tadi? Untuk penggunaan lah. Boleh top up, boleh bayar bil, apa semua Alright. Okey, siapa yang ada bisnes pun kita nak jadi joint venture dengan kita punya platform. Okey, ini kita punya target pada tahun ini. Kita target kita nak ada lebih kurang 10 juta members. Okey, 10 juta members. Dan kita nak ada lebih kurang 5 ke 10% sahaja yang aktif, iaitu 500,000 ke 1 juta. Okey, dan kita target 50 juta volume sehari. Okey, sekarang saya nak minta siapa-siapa tolong kita nak buat calculation. Okey bang, ada boleh buka calculator? Calculator. Kita nak kira volume. Okey, kita nak kira volume. Contoh kita ada 500,000 members. Okey, abang 500,000 members yang ada calculator, kita kira sama-sama. 500,000 member 500,000 Yes, 500,000 member. Ada. Okey, dan kita nak setiap seorang buat jual beli lebih kurang $1,000 sahaja sehari. Contoh dia ada $100, lepas tu buat jual beli seorang hasilkan $1,000 kali dengan $1,000. Berapa juta? 500 juta bang. 500 juta. So kita punya
target 50 juta, senang ke? Susah. Senang mudah. Itu baru satu orang yang jual beli $1,000. Kalau seorang jual beli $10,000, yes. So kalau kita sikit memang susah, tapi kalau kita ramai, seorang jual beli sangat besar. Itu yang berlaku dalam Binance. Sebab apa dia dah ramai orang guna, dia transaksi itu yang boleh capai sehingga 27 bilion US dollar transaction sehari. Okey? So inilah pendapatan untuk platform Ritzly jika berlaku transaction macam ni, so lebih kurang 51 juta setahun. Sebab kita masih baby. Kita masih baru. Okey, saya nak kongsi sikit dekat sini. Okey, dalam dunia cryptocurrency ni dia banyak cara untuk kita nak generate income. Satu daripada trading, iaitu jual beli ataupun yang paling mudah orang tu dia dah beli hold, dia tunggu beberapa tahun, harga naik dia jual. Okey, siapa yang aktif ataupun ada masa sikit, dia buat jual beli. Jual beli harian lah. Contoh pagi ni dia beli $1,000, naik 1,100 ataupun 1,050 dia jual. Lepas tu dia beli balik. Yang ada masa lah. Dan satu lagi, kita boleh generate income daripada exchanger ni ataupun cryptocurrency adalah melalui staking. Okey, staking, dekat sini kita ada satu produk nama dia Earn Crypto, di mana kita boleh dapat benefit daripada kita punya staking, ataupun bahasa mudah, bahasa bank dia fixed deposit. Kalau bahasa bank kat luar fixed deposit lah, saving, FD lah. Okey, dekat sini dalam dunia crypto exchanger dipanggil staking. Staking Dan di sini kita boleh pilih berapa banyak yang kita nak staking lah, simpan lah, saving lah. Okey, kita boleh pilih $25 sehingga $10,000 untuk kita punya. Dan di sini kita boleh pilih okey, berapa lama kita nak lock, fleksibel. Kita boleh pilih kita nak lock 1 bulan je ke, 3 bulan, maksimum kita boleh lock sini 18 bulan. Okey, boleh faham kan? Okey, dan return dia bergantung kepada berapa lama kita simpan. Okey, kalau kita simpan lock 1 bulan kita dapat 1%. Okey, kata kalau lock 3 bulan 2%, maksimum kita lock 18 bulan 5%. Okey, kita okey 5% sebulan. Banyak ke sikit? Okey, kalau yang banyak tu sangatlah bersyukur lah, banyak je ni. So kita boleh dapat dekat sini sehingga 60% setahun. Okey, kita simpan dekat sini, staking dekat sini kita boleh dapat sehingga 60% setahun. Okey, sebab apa? 5% sebulan. Alright, dekat sini kalau ada siapa yang rajin, okey, kepada yang rajin yang berkongsi dengan kawan-kawan, share link dia untuk kembangkan komuniti, di sini company bagi satu sikit insentif, iaitu dia bagi 5% referral commission. 5% lah commission, cukup lah. Okey lah, duduk belanja lah. Okey, dan dekat sini dia ada untuk bantu dia punya group. Okey, untuk bantu group bila berkembang dia ada commission juga sehingga 3 level, okey, ataupun sehingga 5 level. Sini company ada bagi insentif untuk kembangkan komuniti. Alright, dekat sini. Dan di sini dia hanya terima dipanggil stable coin saja. Stable coin. Ada yang tahu pasal stable coin? Tak tahu Okey, stable coin ni dia adalah satu cryptocurrency juga, cuma dia punya nilai adalah stabil. Dia tidak seperti Binance, tak seperti Bitcoin, Binance, Ethereum, sebab dia punya nilai sangat agresif. Okey, stable coin ni dia adalah satu coin yang stabil dan diikat dengan US dollar. Dia punya nilai dekat-dekat dengan US dollar. Iaitu $1 boleh kurang dengan satu USDT. Ni yang paling top adalah USDT lah, Tether. Okey. Dan kenapa dekat sini company ni tak terima Bitcoin, Ethereum, coin-coin yang tak stabil? Sebab apa? Boleh tahu? Tak tahu Okey, ini saya bagi contoh lah. Saya bagi contoh abang ini staking dengan company 1 Bitcoin. Ini contoh penggunaan Bitcoin Satu Bitcoin pada nilai hari ini lebih kurang 50,000 US dollar. Okey, company dia bagi kat company lock 18 bulan. Company terima 50,000 punya nilai. Okey, abang ni pun akan lock 18 bulan, dia akan enjoy 5% sebulan. Selepas 18 bulan, company kena pulangkan balik 1 Bitcoin kepada abang ni. Sebab kontrak 18 bulan. So company kena pulangkan. Tapi pada masa itu harga 1 Bitcoin bernilai 100,000 US dollar. Persoalannya, company untung ataupun rugi? Company terima 50,000, kena pulangkan balik nilai 100,000. Rugi ya? Yalah. Betul tak rugi ya? Apa berlaku? Siapa yang rugi?
Company rugi. Okey, apa pula berlaku jika selepas 18 bulan harga Bitcoin turun ke $10,000? Saya rugi. Kita sendiri rugi. Sebab apa? Kita bagi nilai 50,000, company pulang balik nilai 10,000. Itulah sebab kenapa company tak nak terima Bitcoin, sebab nilai tak stabil. Tapi kalau kita guna stablecoin, hari ni kita staking $10,000, lepas 18 bulan company pulang balik $10,000. Fair? Lebih secure dan lebih adil lah. So company pun tak perlu takut harga naik ke macam mana ke. Cuma return benefit yang kita dapat tu kita boleh beli dah. Apa-apa coin yang ada yang potensi kita boleh beli. Okay, alright. Okay, dekat sini dividen dia bayar setiap hari. Okay, di sini contoh 5% tadi dia akan dibahagikan kepada 30 hari, so lebih kurang 0.16% sehari. Okay lah kan? Cukup lah. Okay, dia ada minimum withdrawal, dia ada withdrawal fees. Okay, dekat sini tadi saya tunjuk dia punya potensi dividen lah yang kita boleh dapat hasil kita punya staking. Okay, contoh kita staking $1,000, kita dapat 5% sebulan, lebih kurang $50. Alright, so kalau kita staking 3,000 kali 5%, $150 extra. Cukup ke tak cukup? RM600 kalau ni, 150. Cukup lah kan? Berbaloi boleh lah. Okey, cukup ke bang? Boleh tahan. Extra? Ke tak cukup? Tak tamat eh? Kita manusia tu. Okey, kalau 5,000 kita dapat dalam RM1,000 lah, 250. Kalau 10,000 kita dapat dalam $500 sebulan, bukan sehari sebulan. So kalau kita bahagikan dengan 30 hari, lebih kurang $16 lah. So kalau orang yang perlu expenses yang besar, dia perlu simpan yang besar lah. Alright, dekat sini contohlah selepas 18 bulan, inilah yang terkumpul. Inilah benefit kita. Okey, cukup lah. Cukup ke tak cukup? Janji boleh hidup ya. Kita kena ada visi besar sikit. Alright, okey. Di sini saya tunjuk siapa yang rajin lah, aktif. So active income dekat sini, kalau kita perkenalkan 1,000, kita dapat 5%. One time sajalah, sekali sajalah. 3,000, 10,000, 500. Sekali sahaja. Okay. Dan bila kita kongsi dengan kawan kita, dia akan enjoy setiap bulan 5%. Kita sebagai introducer, kita dapat 5% sekali. Okay. Itu first income. Okay, sekarang saya nak tunjuk pada orang yang aktif grow dia punya community. Okay, grow dia punya network. Okay, dekat sini kita anggap kita boleh capai sale 1 juta. Ini contoh Malaysia dia, 1 juta $. Mungkin dalam masa sebulan, 6 bulan ataupun setahun kita punya pergerakan, kita punya kumpulan. Okey, ini sebab kat sini saya hanya kira untuk 3 level saja. Level kedua, level ketiga. So contoh, level pertama kita ada 100,000 nilai simpanan staking. Kita akan dapat 2.4% daripada 100,000 tadi. Iaitu 2,400 lah. Okey, 2,400. Level kedua ada 400,000, kita dapat 1%. Level ketiga 500,000, kita dapat 0.46. Okey, so total kalau kita combine semua, kita boleh dapat sehingga $8,200 sebulan. Sekarang cukup? Cantik tu. Tapi kena buat kerja, iaitu kembangkanlah komuniti. Kalau kita seorang saja, kita kena simpan banyak lah, betul tak? Baru kita dapat benefit. Tapi kalau kita ada komuniti, dan kita sebab kita akan dapat benefit daripada kita punya komuniti juga. Teamwork ya. Teamwork. Okey, so kita dekat sini kita boleh dapat sehingga 18 bulan. Sebab apa 18 bulan? Expired dia 80 bulan. Yes. Sebab locking period dia 18 bulan. So kita akan dapat benefit sehingga 18 bulan lah. Apa berlaku selepas 18 bulan tu? Terpulang kepada orang tu. Dia nak sambung lagi. Kalau dia sambung, kita dapat lagi lah. Kalau dia tak sambung, tak dapat lah. Tapi dalam komuniti kita lah, itu benefit daripada staking. Tapi kalau dia buat trading, kita akan dapat benefit selama-lamanya lah. Sebab kita kat sini kita nak buat education tentang jual beli juga, bukan staking saja. Siapa yang ada masa dan siapa yang nak belajar tentang trading, kita akan educate tentang trading. Siapa yang tak ada masa untuk trading tapi nak generate income daripada crypto, buat staking. So macam saya punya community, saya bagi tahu dekat sini di mana macam mana kita nak multiple kita punya modal untung daripada staking tadi. Modal yang kita dapat, profit yang kita dapat every day cukup, kita akan buat jual beli. Kita belilah coin-coin yang potential sebab kita dapat ni dalam bentuk USDT. Setiap hari kita dapat. Lepas tu kita jual, kita beli lah. Okey, alright. Okey, boleh faham serba sedikit dia punya plan? Boleh. Okey, so ini kata-kata yang selalu saya pakai juga.
kalau ada seorang itu offer sesuatu peluang, opportunity, so janganlah kita tolak mentah-mentah. Kita buatlah, kita kalau nak tahu lebih lanjut kita masuk, kita belajar semua tu. Sebab kadang-kadang peluang ni datang tak kira masa. Kadang-kadang tengah kita usuk, kelap-kelapu apa semua, kadang-kadang kat situ yang peluang itu yang betul-betul peluang yang datang. Time kita betul-betul ready, time betul-betul kita mana tak ada ke projek-projek bagus ni, tapi tak ada pun. Sebab apa? Belum masanya lagi. Okey? Dan apa yang perlu kita buat kalau kita dapat sesuatu yang baru ni? Apa tindakan yang paling pertama yang kita perlu buat? Kita masuk dulu. Apa yang kita perlu buat? Ada perlu start lah. Ada satu kawan tu, saya dah nampak peluang ni tapi dia niat je. Aku niat aku nak buat lah. Niat saja, agak-agak hasilnya ada tak? Contoh kita buat kereta lah. Kita buat kereta, kita masuk kereta, aku niat aku nak pergi ke Peradun Mall. Agak-agak sampai tak? Apa yang kita perlu buat? Kita tekanlah button start tu, kita buka Waze, kalau tak tahu jalan baru sampai. Itu penting. Kita dah semangat ni tapi kita tak ada apa-apa tindakan. Sebab sekarang ni saya ada satu train yang akan menuju ke sana. Ada tak yang nak ikut saya sama-sama dalam train tadi? Ada tak? Ke saya nak pergi dulu, nanti tuan-tuan nak pergi ke next train, baru nak pergi sana. Boleh faham tak maksud dia? So sekarang ni saya nak bantu ataupun bimbing semua yang ada dalam ni untuk sama-sama. Saya punya target, visi saya untuk tahun 2025 saya nak lahirkan 1000 jutawan dalam bentuk crypto exchanger ni. Okey tak okey? Saya salah surah Yes. Ke nak saya sumpah semua dalam ni jadi jutawan USDT pada tahun 2025 nanti. Boleh tak boleh? Yes or yes? Okay. Alright. So sekarang saya nak tunjuk sedikit info yang kita boleh buatkan rujukan. Okey, kebanyakannya contoh orang akan tanya, ada lesen ke tak ada lesen ke apa ke? Okey. So kat mana kita nak rujuk? Ini saya tunjuk list of exchanger yang ada lesen di Malaysia lah. Okey. Alright. Ini yang ada lesen di Malaysia yang boleh. Okey. Dia ada 3. Iaitu Luno, pernah dengar? Synergy, Tokenize, pernah dengar? Tak pernah dengar. Kebanyakannya orang tahu Luno saja. Betul tak? So ini sahaja yang ada lesen di Malaysia untuk tukarkan kripto jadi ringgit Malaysia, fiat money. Okey? Dia sahaja yang ada lesen. Kita ada lesen ke tak ada lesen? Sebab kita untuk tukar terus jadi ringgit Malaysia kita tak ada lesen. Okey, kita tak ada lesen. Dan sebelum ni kita pernah rekod dengan Security Commission, okey, dekat sini. Dia ada surat security bang. Okey, di sini. Average Technology Berhad dia level 23 dan SM Prime sini lah. Sebab kita pernah report semua cuma kita tak dapat lesen tu. Okey, sebab kita tengah tunggu dan dekat sini sebab apa kita ada bisnes dekat sini, kita ada kita punya wallet sendiri dan kita tak seperti macam Binance, dia ada lesen ke tak dekat Malaysia? Ada office tak kat Malaysia? Binance. Orang guna tak? Orang guna. Satu dunia guna. Orang tak tanya pun ada lesen ke tak ada lesen. Sebab apa? Dia dah sukses, dia dah terkenal dah worldwide. So macam kita tak ada lesen tapi kita ikut undang-undang di Malaysia, kita minta kebenaran sebab kita punya lesen untuk exchange iaitu Bridgely tadi daripada Estonia. Sebab di situ yang kita dapat lesen untuk buka exchange-nya. Untuk di Malaysia dan orang-orang di Malaysia untuk boleh jual beli, sekarang ni tak boleh lagi nak jual beli. Okey. Untuk jual beli, untuk orang luar dah boleh jual beli. Untuk orang Malaysia saja. Sebab apa? Kita ada office dekat sini, kita ada business dekat sini. So kita kena minta guideline daripada Security Commission. Dia akan bagi tahu, dia akan respon kepada kita bulan April ni untuk benarkan orang Malaysia untuk jual beli menggunakan platform Bitsly, tetapi hanya untuk crypto to crypto sahaja. Tidak boleh nak tukar terus jadi ke fiat money. So macam mana nak tukar jadi fiat money? Kita ada banyak platform. Luno boleh, Tokenize boleh, Remitano boleh, Binance boleh, banyak platform. Okey, boleh faham? Okey, sekarang saya nak tunjuk exchanger yang ada lesen dekat Malaysia ni berapa dia punya volume. Okey, kat sini kita tengok Luno. Kita nak tengok exchanger dia. Berapa banyak volume.
Okey, dia start pada 2013, regulate by Security Commission Malaysia. Okey, dan kita boleh tengok volume 24 jam dia banyak jugalah. Ada 26 juta, 4 juta. So banyak jugalah penggunaan Luno yang ada lesen ni. Alright, di Malaysia. Okey, di worldwide lah. Okey, so sekarang kita nak tengok tokenized exchange. Okey, tokenized exchange ni dia start pada Februari 2018 dan approval from Security Commission Malaysia. Okey, sini semua kita boleh rujuk. So volume dia pun banyak lah, 17 juta, 13 juta transaction. Tapi tak boleh channel Binance lah sebab Binance billion dia punya transaction. So lesen ni okey ke tak? Perlu ke tak perlu? Ada lesen. Macam Binance ada lesen tak kat Malaysia? Tak ada pun. Tapi dia punya volume 27 bilion. Sebab apa? Worldwide. Okey, kita tengoklah yang kita ni tak ada lesen ni, yang kita tak ada lesen dekat Malaysia ni, dan kita pun belum boleh jual beli lagi kita punya exchanger. Okey. Okey, kita tengok Britzly. Ada tak orang jual beli? Sebab ni orang luar yang buat guna platform kita pun ada juga 41,000 lebih daripada synergy tadi. Kita orang Malaysia belum boleh lagi. Dok, kita pun tak ada lesen kat Malaysia ni pun kita boleh dapat. Ada juga volume jual beli. Apa maksud dia? Orang berminat je Okey, sebab insya-Allah kalau dah ada kita semua orang Malaysia dah boleh jual beli, pasti akan volume dia pasti akan naik punya. Okey. Dan sekarang saya akan nak tanyalah tuan-tuan. Okey. Lagi satu sesi lagi lah kita buat. Okey. Untuk apakah masa depan untuk crypto exchanger ni di Malaysia? Pada pandangan abang, untuk crypto exchanger ni untuk masa akan datang, cerah ataupun gelap? Cerah. Sebab apa yang tadi tu pun benda orang cakap apa tadi? Yang saya dah lupa. Yang tu pun market ni apa? Yang tadi dah orang cakap. Apa? Saya pun dah lupa yang tadi. Binance. Binance. Yalah. Benda Yes. kan. Okey. Sebab yang ni melibatkan currency kan. Memang orang dia akan masuk kan. Okey. Sekarang ni saya nak tanya lah. Okey. Pernah tak dengar kenanga investment bank? Ya betul. Pernah dengar? Tahu? Dekat Saya- mana? Kat Raja Jalan Sultan. Sultan Ismail. Dia punya office, Raja Sultan. headquarters dia kat Jalan Sultan Ismail. Betul. Okey, kita tanyalah pakcik Google. Okey, pasal kenanga ni. Okey, kenanga investment bank ni. Okey, dekat sini. Kenanga investment bank ni dia start pada tahun 1973. So ramai yang tahu sebab apa dia satu company yang besar. Dia ada stock price dia, ada dia punya saham unit dia kan. Dan kita nak tengok apa yang kenanga investment ni nampak dalam dunia crypto exchanger ni. Okey. Kita tengok The Star punya news pada bulan Februari. Okey, kenanga bank investment bank buy 19% tokenized technology Malaysia. Okey, apa maksud dia? Apa maksud dia? Dia beli share exchanger di Malaysia. Dia beli share dia simpan. Lepas tu time naik tu itu je bang. Bukan. Kan? Dia beli share company tu. Dia nak masuk dalam involve dalam dunia crypto exchange ni. Apa maksud dia? Potensi. Yes. Sebab apa? Dia nampak yang potensi yang sangat besar. Bayangkan dia punya company pun dah besar gila. Kenapa dia nak involve dalam dunia crypto exchanger ni? Dia nak sama-sama naik trade. Maksud dia. Kalau dia tak nampak peluang ataupun dia tak nampak benefit, agak-agak dia nak beli tak? Tak ada. Tak ada. Nampak tak? Kita boleh tengok, kita boleh fikir diri sendiri. Company besar tu pun ambil peluang untuk involve dalam crypto exchanger. Kita sebagai orang biasa ni kalau tak ikut sekali peredaran, agak-agak kita ada untung tak? Tak ada. Tak ada untung. So itu yang saya cakap kat sini. Sekarang kita dah nampak apa yang kita perlu buat. Apa tindakan yang kita perlu lakukan. Okey? So boleh faham? Boleh. Alright. So ni last saya nak tunjuk potensi kepada kita punya rujukan iaitu Binance. Okey? Binance ni dia ada dia punya coin sendiri iaitu Binance Coin. Okey, Binance Coin harga dia 298. Okey. So kita nak kembali kepada tahun 2017. Okey, pada tahun dia bermula 2017 bulan Januari tahun 2017. Okey, dan kita nak pergi pada hari ini iaitu 2021 bulan Mac 31. 1369 hari ke belakang.
Alright. Okey. Abang rasalah pada tahun 2017 yang lalu berapakah harga Binance Coin itu? Abang rasa sekarang harga dia $300. Masa dia mula-mula start dulu $300 ke harga dia? Ke $1, $2, $10? Selalunya dia ni berapa? $1. Bawah $1 abang? Bila harga berapa harga dia masa start? $10, $100? Abang? Berapa? $2. $5. Okey, kita tengok kat sini pada masa dia start iaitu 26 Julai 2017. Berapa harga dia? 0.1 10 sen. Tetapi hari ni $300. Kalau dulu kita beli 10 sen, Selalunya dia ni berapa? so dekat sini bila dia baru bermula, nilai coin dia masih tak ada. Sebab apa? Tak ramai orang tahu. Tetapi sekarang demand setelah banyak, itu yang membuatkan harga tu boom. Sebab kita boleh tengok dekat sini harga dia naik. Lepas tu dia maintain, betul dia turun. Selepas 1 tahun, okey, Julai dia naik $13. So daripada 10 sen naik jadi $12. Setahun, selepas tahun. Tahun kedua berjalan, orang pun start tahu. Tahun kedua naik $30. Tahun kedua. Okey, tahun ketiga pula 2020 kena Covid apa semua, kita kuarantin apa semua, turun $18 daripada 30 turun. So sekarang dia terus masuk 2021. Okey, kita tengok tahun 2021 dia start naik $40. Okey, Februari dia start naik $50. Lepas tu terus dia spike sehingga $300, $330. So sekarang duk maintain $300. Yes. So apa peluang yang kita nampak dekat sini? Kalau contoh kita tengok EVR, average coin. Okey, harga dia sekarang adalah $1000. Mahal ke murah? $1000 Harga dia satu. Mahal ke murah? Kalau dalam masa 3 tahun lagi, kalau dia naik $5,000, okey tak okey? Boleh beli lagi tak? Average ni $1000 satu. Mahal? Okey, kita tengoklah sama-sama. Okey, harga dia hari ni 1472. Betul ke? Berapa ni harga dia? Ni 1,400, 1,500 naik balik. Harga dia baru 1 sen. Kalau selepas tahun dia naik 50 sen ke $1 ke $2 ke, okey tak okey? Okey. Kalau dia naik $10, selepas 5 tahun dia naik $100, Jutawan. yes. So peluang yang kita nampak dekat average coin ni nampak tak sekarang? Okey, kita punya rujukan seperti Binance tadi. 2017 dia start dengan dia punya exchanger, dengan coin dia pun masih baru start 10 sen. Lepas tu naik $10, $12, naik $30, $40, sekarang $300. So sekarang peluang untuk kita dapat benefit daripada average ni, dan dalam masa yang sama kita kembangkan Brixley. Sebab apa kita dapat benefit? Dekat sini, okey, contoh saya punya benefit sekarang 20% dekat Binance. Alright, untuk saya dapat affiliate commission. Dekat sini saya boleh dapat sehingga 40% commission. Dan kita boleh tengok dia apa syarat dia. Okey, dekat sini syarat dia, kalau saya nak dapat 40%, saya perlu ada dalam saya punya balance BNB 500 BNB setiap hari, daily average. Setiap hari 500 BNB dalam saya punya wallet untuk saya dapatkan 40%. Kalau kita kira hari ni 500 kalikan dengan $300 satu biji, saya perlu ada $150,000 dalam wallet saya sentiasa untuk saya makan 40%. Lebih kurang 600,000 lah. Saya cakap banyak lagi benda aku boleh buat. Saya makan 20% pun cukup dah, betul tak? 20% pun boleh dapat satu biji. Kalau 40% banyak lagi lah. Tapi kena hold. Okey, so sekarang dekat sini, dekat Brixley, untuk trading fees ni, okey, trading fees kita boleh dapat sehingga 10 level. Okey, 10 level. Sign ni pula sekejap 10 level dia punya affiliate. Alright, dekat sini kita boleh dapat sehingga 61.5% daripada trading fees. Tetapi apa syarat dia? Syarat dia kita perlu ada 10,000 EVR dalam kita punya wallet sentiasa untuk kita dapat sehingga 61%. Sehingga 10 level ke bawah. 10,000 EVR berapa kita perlu beli sekarang?
Harga berapa tadi? $1,000 ke satu? Satu sen. Satu sen. So sekarang masih murah lah. So bayangkan dekat sini kalau kita ada 10,000 ataupun 50,000, sebab ini global bukan Malaysia saja, global. Kita ada 50,000 orang yang aktif nak dapatkan 10 level ni worldwide. Okey, contohlah kita ada 50,000 banyak ke sikit? Ke nak rendah lagi? Kita anggap ada 20,000 lah. Okey, 20,000 orang dalam dunia ni yang nak makan 61% ni nak dapat benefit. Sebab mungkin sekarang tak banyak orang tapi dah ramai orang. Okey, kita anggaplah 20,000 orang ni dia beli 10,000 EVR untuk simpan dalam wallet dia. Okey, nak dapatkan benefit. So dekat sini sahaja dah ada 200 juta punya orang simpan. Total supply untuk EVR adalah 1 bilion sahaja. So agak-agak kalau ramai orang simpan, harga dia naik ataupun tidak. Dan bila kita nak dapat dekat sini yang menarik ni, bila kita nak bayar fee, kita dapat diskaun 50%, betul? Kalau kita bayar menggunakan average. Itu salah satu untuk demand untuk orang beli. Okey, nombor 2, dekat sini kalau macam Binance kita jual beli sendiri, kita tak dapat benefit. Kita hanya dapat diskaun 25% saja. Tetapi dekat sini kalau kita trade sendiri, kita akan dapat cashback balik, iaitu 15% balik daripada fees yang kita bayar. So dekat sini kita nak orang, dia bawa orang dan dijual beli. Dan sebab apa jual beli? Sebab dapat benefit balik. So jimat sangat dia punya fees. Okey, macam Binance tadi kita kena charge 0.15% dan 25% diskaun bila kita bayar pakai Binance Coin. Tetapi di sini kita bayar pakai Binance EVR, kita dapat diskaun 50% dan bila kita trade kita dapat balik cashback daripada fees yang kita bayar tadi 15%. Okey tak okey? Rasa-rasa orang nak datang tak tempat kita? Dan dekat sini kita offer untuk orang baru, user baru, dia boleh staking dekat platform kita sehingga dapat 60% setahun. Dekat sini, dekat Binance kita tengok dekat Binance pun ada staking kebanyakan Okey, kita tengok Binance Earn. So di sini dia ada flexible saving, staking pun ada. Okey, dekat sini boleh tengok dekat sini. Kalau di Binance kita staking USDT kita dapat sehingga 12.49% APY. APY ni annual percentage. Mana lebih besar? 12% setahun ataupun 60% setahun? Kalau kita diberi peluang, diberi pilihan, mana yang kita nak? Yes. So itulah tarikan kita untuk permulaan. Sebab apa kita memerlukan ramai. So kenapa kita perlu tarik orang pergi ke sini? Satu, enjoy staking. Satu lagi, trading fees reduce. Sebab bila kita jual beli ni, kalau boleh kita nak minimize kita punya fees. Betul tak? Lebih banyak kita punya jimat pada fees, lebih banyaklah kita punya keuntungan. Okey, ada apa soalan? Okey, ada apa soalan? Tak ada Saya boleh faham sikit-sikit. Boleh faham Alright. So kalau tak ada apa soalan, itu saja saya punya perkongsian pada hari ini. Kalau ada apa soalan nanti kita boleh tanggung dekat luar. Okey? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.